Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita sentiasa berkehendak kepada penawar. Hati kita sakit, hati kita tak sihat, hati kita tidak ceria. Dengan siapa? Dengan Allah. Ceria dengan dunia, semangat sangat dengan dunia, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala jauh. Ini yang kita bimbang. Jadi dengan kita belajar mencari penawar-penawar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita nikmat, dapat kita mengenali Allah dan dapat kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. Kita masih lagi duduk dalam penyakit-penyakit batin, penyakit kalbu, penyakit jantung, penyakit hati. Bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan. Allahu Akbar. Semua orang suka megah, suka hebat. Apa saja pun nak besar belaka, nak megah. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Jadi megah ni dia kuasai hati kita. Hati kena ikut dia. Seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Megah kuasa hati. Kaya menguasai harta. Ini cerita dia. Dan kedua-duanya sebab bagi menunaikan akan keinginan yang menyampaikan kepada tujuan. Allahu Akbar. Jadi bila orang megah, hati dia tu bangga sangat nak jadi orang besar, maka dia akan mencari jalan macam mana nak sampai. Bila dia kaya, pilih harta banyak, dia akan cari apa jalan nak dapat harta. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, yang menjadi sebab bagi kebinasaan seorang hamba. Ini nak kemegahan inilah sifat yang dicela oleh syarak dan menjadi sebab kebinasaan seorang hamba. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Suratul Qasas ayat 73. Artinya, bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi dan tiada mencari kebinasaan, kerusakan. Jadi tanda sekat kebinasaan itu, tamatlah terjemahan ayat. Allah Ta'ala sediakan akhirat untuk siapa? Untuk orang-orang yang mutawadhi', orang yang tidak sombong, orang yang tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ayat ini akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan, dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Allahu Akbar. Akhirat ni bukan untuk orang megah atas dunia, bukan untuk orang tamak atas dunia. Hei, macam mana mau buat kita ni? Dan masuk di dalam ketinggian itu kemegahan. Tinggi itu megah, dua-dua sekalian. Dan firman Allah Ta'ala dalam menjelaskan masalah ini, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surah Hud ayat 15. Artinya, barang siapa yang ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya. Kita hidup atas dunia ni nak mencari perhiasan, kita hidup atas dunia ni nak cari kemegahan. Apa dapat?
nuwaffi ilaihim a'malahum, nascaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Allahu Akbar. Dalam dunia dapat hebat, berjalan diiringi, mendapat gelar itu dan dapat pujian ini, dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu dalamnya. Dia di dunia hebat, bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. La ilaha illallah. Akhirat celakalah dia, dan batil oleh barang yang membuat mereka itu semuanya tak terpakai hijab belaka, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Dan batal barang yang mengerjakan mereka itu dalam dunia daripada segala kebajikan. Wa batala ma kanu ya'malun, segala kebajikan tutup kurungan. Setakat itu sudah tamat terjemahan ayat. Kena tanda lah, nanti nak mengajar, nanti nak balik kuliah pula. Inilah ilmu kita belajarnya. Bermula ayat ini melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Jadi ayat ini cerita kepada kita bahawa orang nak kemegahan dunia dapat, tapi dalam akhirat kosong. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada keseronokan hidup dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan. Ini sifat kira orang cari perhiasan, cari keseronokan. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata, semacam, yakni seperti dengan harta tiada dicela semata-mata. Kan kita dah baca dah hadis lepas, ni'mal as-salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta itu harta yang duduk di tangan orang yang salih, tak jadi masalah. Kemegahan untuk meninggikan syiar Islam tidak salah. Pasal itulah Syekh ni kata apa, megah tu bukan dicela sebab megah tu, sama juga harta tidak dicela kerana harta itu. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Jadi orang minat nak harta, orang kena cari. Maka tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia, kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji, seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak ia dengan dia akan zalim. Jadi orang ni ada kemegahan yang menyebabkan raja panggil dia sebagai penasihat, maka dengan nasihat dia boleh halang raja daripada melakukan kezaliman. Dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat akan raja itu, maka itu kemegahan itu ada kalanya perlu untuk kerja-kerja yang tertentu. Habislah itu perbincangan awal. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun daripada ilmu dan amal. Dalam kitab kita ni, Syekh kita rahimahullah, bila sebut tentang penawar, tentang ubat, dia akan bawa dua kategori. Satu penawar yang berbentuk ilmu, maknanya teori. Satu lagi penawar amal, dari sudut amalinya, praktikalnya macam mana, teorinya macam mana nak buat. Sebab kalau kita duduk teori saja, sama yang kita duduk belajar hari ni. Berapa ramai masyarakat kita ni, di antara ilmu yang mereka suka belajar di masjid-masjid, di surau-surau, di balasah, iaitulah ilmu tentang tasawuf. Belajar martabak atau martabak ni, tapi tidak ada ciri-ciri melambangkan akhlak kita sebagai seorang yang tahu dalam bidang agama, dalam bidang akhlak. Kenapa? Teori dia belajar, dari sudut pelaksanaan tidak timbul. Jadi di sini dia kata ubat nak menghilangkan kemegahan itu ada dua cara, sama ada melalui ilmu teorinya dan juga melalui amal, kelakuan, perbuatan. Adapun ilmu, dia hurah dah ni, maka mengetahui ia akan segala kebinasaannya yang bersegera dalam dunia. Kalau kita ada pangkat dalam dunia ni, kebinasaan yang pertamanya, masalah yang pertama, problem yang mula-mula kita akan lalui dalam dunia ini, seperti dengki atasnya oleh manusia. Betul tak? Kalau kita ada kedudukan, orang akan dengki lalu, mula nak jatuh lalu.
mula buat fitnah, mula ni. Itu dia panggil dengki. Sebab kita ada kedudukan. Jadi kita kena tahu. Kalau kita tahu, kalau kita pangkat besar, orang dengki pada kita, orang fitnah pada kita, baik tak ada pangkat sebenarnya. Lebih selamat. Dan menyakiti mereka itu akan dia. Dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Payah nak jaga, takut hilang kemegah. Kerana tiap-tiap yang punya kemegahan itu sentiasa dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Hak ni kalau kita nak buat contoh lah, wakil ayat ni, tidak wakil ayat ni, YB kita ni hidup dalam susah belaka tu, susah pasal kena. Bila jadi YB, mulalah orang berdeki, mula orang macam-macam buat fitnah. Susah senang kena pergi, tak pergi kan ni pula berubah hati manusia pula. Jadi susah. Dan bukan silap, itu contoh lah, banyak lagi lah jawatan-jawatan lain yang banyak lagi yang menimpa manusia ni akan timbul isu ni bila kita ada kedudukan. Dan Allah Ta'ala muqallibul qulub, Allah Ta'ala itu membolak-balikkan hati hambanya, sekali macam ni, sekali macam ni. Dan mengetahui ia akan bahawasanya jika adalah kemegahannya sampai sujud baginya manusia, mana kalau kita hebat megah ni macam Fir'aun lah kita ni, orang sujud pada kita, berjalan orang ikut, makan lebih makan ni, orang berebut nak makan kita. Ini berlaku ni. Salah tu mesti cium tangan, cium dahi, cium kaki pada setengah. Megah tak megah kita, hebat. Kita kena tahu nascaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Tak kekal, sekejap ya tu mati juga. Demikian juga sekalian yang sujud kepadanya, orang yang sujud kita pun mati juga. Maka betapa ia suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Allahu Akbar. Kita duk cari kemegahan dunia yang binasa, tapi hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Ini bahaya. Itu dari sudut ilmunya, dari sudut teorinya, kita kena tahu bahawa megah ni satu sifat kedudukan yang tidak selamat. Tersebut dalam hadis Nabi kata, likulli dzi ni'matin mahsud. Adalah hadis, Syekh kita tak masuk sini ni. Dia kata apa? Likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang ada nikmat itu, ada kedudukan itu, mahsud, didengki oleh orang. Memang berlaku sungguh. Memang orang dengki. Dan ada pun amal. Kita pergi pada yang kedua pula. Maka mengerjakan engkau akan barang yang harus, yang menggugurkan pingat engkau pada sisi manusia, menurunkan pangkat engkau pada sisi manusia, seperti barang yang diceritakan. Ni cerita ni, siapa dia cerita? Dia tak cerita siapa. Bahawasanya seorang raja, tuanku, menziarahi ia akan seorang yang sangat zahid. Raja pergi ziarah orang yang alim, yang orang yang zahid, yang tak mahu dia, hati dia tak terikat dengan dunia. Itu makna zahid. Maka tatkala mengetahui orang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruh ia dengan menghidang makanan. Dia kata, tuanku mari, siap makanan, buat jamu yang sedap, sebab nak jamu raja. Maka memakan ia dengan bersangat dan loba, dan membesarkan ia akan suapannya, supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Dia makan kuat. Siapa dia makan kuat? Orang zahid tu makan kuat. Jadi raja terkejut tengok, kita dengar cerita dia ni zahid, apa tamak ni membesarkan suapan dia, mana cekok berau. Dia kata pelik dia ni, mana pula zahid ni macam orang tak puk gini makan ni. Apa jadi? Supaya hilang rasa zahid daripada raja, daripada pandangan raja. Maka tatkala melihat akan yang demikian itu oleh raja, maka berpaling ia. Bila tak raja tengok orang ni pelahak makan ni, bukannya orang zahid, raja tak jadilah, tak payah. Selepas ziarah orang ni, balik tak mari-mari dah, tak panggil-panggil ke istana. Maka berpaling ia, pergi, tak mahu. Maka berkata orang yang zahid itu
alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memalingkan ia akan dikau daripada aku. Tujuan dia buat perangai saat ni untuk apa? Supaya raja benci kepada dia. Ini kita kalau raja mari lagi tunjuk warak tak? Makan tu kat ujung jari pergi tu juga. Tak ada raja pelahak begini makan. Nak tunjuk zahid. Orang zahid ni pasal apa jadi macam ni? Dia tak mahu berkawan dengan orang besar-besar. Kalau zaman kita hari ni kak, orang pergi minta anak perempuan lah. Kalau dia tak mahu, dia buat perangai dapur. Buat air, buah air, dia nak, mak dia kata buatlah air tu meh. Kalau orang mari nak tengok mu, beres. Dia gibuh garai dalam air teh. Tua dia kena garai klik. Tak ada pakai selipar gitu. Bahasa budak tu lewat menatu dia tanya apa benda buat ni. Perangai tu dia buat ni pasal benda dia tak mahu, benda tak mahu. Kalau dia mahu, dia pergi beli kek 3 tikar mari. Jamu juga. Siapa pening tua tu kena kek dak. Ni buat perangai, dia panggil buat perangai. Jadi sama lah dengan orang zahid ni. Oleh kan dia tak mahu berkawan dengan orang besar, maka dia buat perangai menunjukkan dia ni bukan zahid, makan sungguh. Jadi raja kata bukan orang zahid ni, orang tak betul ni, biar dia lah. Itu cerita. Sedap juga cerita ni tak? Jadi orang ni dia berlakon ke arah kebaikan. Kita bila mari orang besar berlakon pula nak nampak kita warak. Selain cerita pula. Bab habis dah bab yang ke-6 pendek je malam ni. Kita pergi terus kepada bab yang ke-7 pada menyatakan kasih akan dunia. Masuk penyakit lain pula ni. Bab yang ke-7 ni kasih ke dunia. Hak ni kena pula kita. Memang kena kita ni memang kena lah kok mana pun kena sentiasa kita ni atas kepala betul pukul. Ketahui olehmu akan bahawasanya dikendaki dengan dunia ini tiap-tiap barang yang atas muka bumi daripada segala yang diingini dan segala yang sedap-sedap dan segala mata benda yang ingin akan dia oleh nafsu dan loba ia atasnya Allah. Dunia itu maksudnya semua keinginan syahwat, letak peringkah gitu ya. Kita boleh simpulkan apa yang Syekh kata. Dunia itu semua keinginan nafsu nak makan sedap apa benda semua ni. Dan lobok ia atasnya dan harta dan kemegahan itu setengah daripada dunia. Jadi setengah daripada dunia, dua macam daripada segala bagai-bagai dunia. Atau bahawasanya dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. La ilaha illallah. Ini takrif yang kedua. Atau tu letak nombor situ. Takrif yang pertama, maksud dunia itu iaitulah kita cari kemegahan, kemewahan, cari apa benda yang disukai oleh nafsu, itu dunia. Ataupun takrif yang kedua lebih ringkas, dunia itu tiap-tiap barang yang tiada memberi manfaat kemudian daripada mati. Berat kita. Berat tak berat? Walaupun duduk atas masjid, kita duduk atas masjid niat iktikaf, tapi mulut duduk bercakap hal orang, ada manfaat dalam akhirat tidak? Tak ada manfaat. Itulah yang dipanggil bercakap hal dunia dalam masjid. Ini setengah masyarakat kita dia faham bercakap hal dunia dalam masjid ni duduk jual beli ya. Duk tawar menawar berapa harga berapa tu. Bukan itu saja. Ni takrif dunia ni, setiap benda yang tidak memberi manfaat kepada akhirat maka itu dunia nama dia. Dan akhirat itu tiap-tiap yang memberi manfaat kemudian daripada mati, sekalipun ada ia di dalam dunia. Kita duduk dalam dunia tapi kita bicara hal-hal yang memberi manfaat kepada kita lepas mati, maka itu namanya akhirat. Itu takrif yang kedua. Tapi takrif yang besar tadilah. Takrif dunia ni iaitulah segala syahwat yang ada. Seperti ilmu dan ibadat. Dan seperti makanan yang menolong atas mengerjakan ibadat. Jadi semua makanan ilmu tu akhirat belaka tu, walaupun kita duk makan atas dunia. Dan bahawasanya kasih akan dunia itu kelakuan yang dicela oleh syarak. Kita belajar kan baru ni hadis hubbud dunia, kata-kata ulama itu hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Kasih ke dunia lah punca segala-galanya.
lemah kita umat Islam akhir zaman. Kata Nabi SAW, kamu akan diganyang oleh orang-orang lain. Hasil daripada mana? Hasil daripada hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta ke dunia, takut ke mati. Semua ada penyakit duk mula situ. Dan adalah ia kepala bagi segala kesalahan. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Suratul Nazi'at ayat 37 hingga 39. Artinya, maka adapun mereka yang melampaui akan yang harus kepada yang haram, buat benda haram, dan memilih ia akan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka bahawasanya api neraka jahanam itu ialah tempat kediamannya. Lepas kediaman, tutup kurungan. Setakat itu terjemah ayat sekat tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in." Artinya, jika ada dunia ini menyamai kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala setimbang sebelah sayap nyamuk. Kalau gegar dunia ini sebelah sayap nyamuk, berapa kilo sayap nyamuk? Sayap nyamuk berapa kilo? Boleh timbang ke sayap nyamuk? Tak boleh nak timbang. Bukan sayap kabut terbang, sayap kabut terbang tak apa, besar tu. Nih, dalam hadis kata apa? Kalaulah dunia ni harga dia di sisi Allah setimbang sayap nyamuk, apa jadi? Nascaya tiada memberi minum ia akan kafir daripadanya sekali minum. Masaka kafiran. Dia tak akan beri kepada orang kafir boleh minum air, sebab orang kafir deraka pada Tuhan. Tapi oleh kerana dunia ni tidak ada nilai, dia hanyalah tempat laluan ke akhirat, maka tak apa. Lagi kafir, lagi boleh kuat makan. Betul tak? Makan besar semacam ni. Awak tahu dipanggil makan besar. Makan besar. Makan ke lah, besar. Tengok hadis ni riwayat siapa? Tengok di bawah. Rawahu Tirmizi an Sahlin bin Sa'ad. Mana Imam Tirmizi meriwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, sanadnya sahih. Tanda situ riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Naam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis yang lain, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya, bermula dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Tutup, lepas pada kafir itu tutup kurungan. Itu terjemahan hadis berakhir di situ. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bermula dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Tengok nota kaki nombor 3, hadis riwayat Imam Muslim. Bila kita jumpa Muslim, Bukhari, cukup lah tu, memadai dah. Hadis tu maknanya hadis yang sahih. Macam mana gak orang mukmin jadi penjara di dunia, syurga bagi orang kafir? Macam mana nak faham? Kita orang mukmin ni susah sikit dalam dunia ni. Banyak halangan. Nak makan hak ni haram, nak makan hak ni tak boleh makan, nak buat benda ni tak boleh, banyak halangan. Tapi orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul, semua boleh. Halal, tak ada jadi masalah. Pasal itulah seorang satu cerita yang diriwayat dalam buku Kelebihan Ilmu. Seorang ulama besar dalam dunia ini, nama dia Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama hadis dalam mazhab Syafi'i yang duduk di Mesir. Dia menjadi qadi, hakim di Mesir. Jadi cerita bila Ibn Hajar ni berjalan, naik kereta kuda nak pergi mahkamah dia, nak pergi bercara, ada pengawal dia tarik kereta.
Tiba-tiba ada seorang kafir duduk tepi jalan, ahlul kitab. Panggil dia, "Tuan Syekh, berhenti sekejap. Stop." Tok alim besar ni, qadi ni berhenti. Tengok bila tengok orang panggil. Kalau pak kita sini, mana nak berhenti? Polis hambat. Tepi. Habis kereta orang apa dalam parit setengah tu dah. Dah mari terkejut ni. Siap dengan isyarat lagi, dengan siren, dengan apa lagi. Tepi habis. Dah. Berhenti dia, berhenti. Pak cik tua yang kafir ni mari tanya, dia kata, "Syekh, aku tak faham lah. Aku dengar orang Islam kata, dunia ni syurga bagi orang kafir, neraka bagi orang mukmin. Tapi aku yang kafir, yang tidak Islam ni, susah ni merempak hidup ni. Duk kutik kertas je tepi jalan ni. Orang mukmin berjalan begini hebat, ada pengawal lagi dengan pakaian cantik. Macam mana hadis ni? Betul ke hadis ni?" Sedap juga soalan dia tu. Kita pun nak tahu juga. Betul tak? Kau tahu dah? Kalau tahu dah tak cerita. Kata di Imam Hafiz, dia kata, "Ya pak cik, orang mengikut agama kami, orang Islam, dalam dunia ni sikit nikmat kita ada ni. Nikmat makanan, nikmat rumah tangga, nikmat beristeri, nikmat semua ni kecil. Nak bandingkan nikmat syurga yang begitu besar. Walaupun susah atas dunia ni, tapi musnah, boleh makan, boleh minum, boleh mandi, boleh bini, boleh belaka. Tapi bila masuk akhirat esok, tidak beriman kepada Allah, masuk neraka, azab yang sepanjang-panjangnya." Jadi ceritanya setelah dia faham hadis ni, orang kafir ni katanya masuk Islam dia dengan sebab tu. Itu dipanggil cerita. Kita pun boleh faham juga cerita tak? Macam mana orang kafir kata dia ni syurga, orang kafir neraka orang mukmin. Tapi orang kafir lebih sesak pada kita. Sesak dia, miskin dia tu. Nak banding dengan azab neraka nanti, lebih baik sekarang ni. Walaupun duduk merempak, makan apa ni, kutip makanan dalam tu siapa? Baik pada makan neraka ni. Neraka ni bukan ada makanan, air panas, api menyala-nyala. Allahu Akbar. Itu cerita. Hadis yang seterusnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun." Ini baca betul-betul ni hadis ni. Agak bahaya sikit hadis. "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah." Ada juga baca illa zikrullah. Dia boleh baca dua. Wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Jadi kalau boleh masa baca tu letak baris situ, baru kita lebih senang nak faham. Artinya, dunia itu ditinggalkan akan dia dan jauhkan akan dia. Maksud apa? Dunia itu mal'unatun, dilaknat. Apa makna dilaknat? Ditinggalkan. Wa mal'un ma fiha, dan ditinggalkan, dilaknat benda-benda yang ada dalam dunia ni. Illa zikrullah, kecuali apa dia? Zikrullah, melainkan zikir kepada Allah Ta'ala. Wa ma walahu, dan barang yang dikasihi oleh Allah akan dia daripada segala taat. Wa alim wa muta'allim, dan orang yang alim dan orang yang muta'allim, orang yang belajar. Jadi kita tahu dah. Tahu tak tahu? Dunia ini mal'un, dilaknat, jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan segala isi dunia ni illa alim, kecuali zikrullah satu, dan orang alim dan orang muta'alim. Tanda lepas pada yang belajar ilmu tu, tamatlah riwayat hadis. Tengok nombor satu di bawah, nota kaki dia panggil tu. Muhakkik dia kata rawahu Ibnu Majah. Hadis ni riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Tambah lagi, rawahu Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Ulama yang meneliti hadis mengatakan darjatnya hasan. Hadisnya hadis hasan.
Kita nak tahu apa makna dunia ini dilaknat. Dunia ini mal'un, dilaknat tu apa makna? Apa artinya? Tengok kita gitu tu. Maksudnya matrukatun mub'adatun, matruk, ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena dunia ini menggoda manusia, meletakkan sifat dalam diri manusia tu suka kepada perhiasan, suka kepada main-main yang menghalang kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang duduk dalam dunia ni, orang berzikir pada Allah, iaitulah mengingati nama Allah, dan orang alim yang mengajar ilmunya, wa muta'allim, dan orang yang belajar yang nak menghilangkan kejahilan daripada diri dia. Ini dua golongan orang yang tak termasuk di kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya seperti adalah dunia itu dicela, demikian juga adalah ia perhumaan. Apa dia perhumaan tu? Tanya pelajar-pelajar kita ni, siapa tahu? Apa pelajar? Perhumaan tu apa? Tanaman, kebun akhirat. Perhumaan tu tanda situ. Perhumaan maksudnya kebun, tempat cucuk tanam ke akhirat. Nak tanam apa ni? Tanam ibadat, amalan. Selagi mengetam engkau pada akhirat, maknanya kamu tanam di sini padi, kamu akan ketam dia, kamu akan tuai dia. Mengetam itu mana menuai padinya pada negeri akhirat. Akan barang yang engkau tanam dalam dunia ini. Kita nak ketam, nak tuai nanti apa yang kita tanam daripada segala amal yang baik. Dan adalah ia tempat mencari bekal bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitulah perjalanan ke negeri yang kekal. Kerana firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tengok nomor 2 di bawah, surah Al-Baqarah ayat 197. Artinya, dan menuntut bekal oleh kamu, yakni mencari bekal lah kamu. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu, iaitulah menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan larangannya. Jadi dia panjang selalu terjemahannya. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal bagi perjalanan akhirat itu, iaitulah at-taqwa. Lepas pada itu tulis at-taqwa. Apa makna taqwa? Menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan larangannya. Tutup kurungan di situ. Habislah terjemahan dan tafsir ayat. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Orang duduk di dunia tak lalai, tak apa, selamat. Dan melupakan akan dia oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya, lupa. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai. Dia masuk dalam hutan ramai-ramai, maka melihat ia buah-buahan di dalam hutan itu, maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu hingga ketinggalan ia daripada kawannya. Sudah masuk dalam hutan ramai-ramai, orang lain berjalan, dia duk makan buah, duk kutip benda-benda di dalam hutan, sehingga ditinggal oleh kawan. Maka sesak ia dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Mati sorang lah dia. Kalau ramai-ramai, binatang buas tak berani nak usik dia, sebab ramai. Bila dia duduk sorang, leka dengan makan pula. Maka demikianlah kita atas dunia ni. Kalau kita duduk atas dunia ni, orang lain beribadat, kita duduk sorang-sorang, duduk makan minumnya sini, maka kita diusik oleh syaitan. Pada waktu itu kita akan sesat, na'udzubillah. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya yang berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, nascaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Ada orang bercakap, dia kata, awak nampak saya sibuk dengan dunia, pagi pasar pagi, malam pasar malam, tak ada sempat lagi masjid, tak sempat lagi belajar. Tak apa, tapi hati saya ni kosong daripada dunia. Hati dengan akhirat, kerja untuk dunia. Syekh ni kata apa? Ketahui oleh kamu bahawasanya telah menipu akan dia oleh syaitan. Orang ni orang telah ditipu oleh syaitan.
Syaitan tipu dia. Mana cerita dia? Tersebut dalam hadis ini, diriwayatkan dia kata apa? Innama masalu sahibid dunya kal mashi fil ma, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma an la tabtalla qadamahu. An la tabtalla qadamahu. Artinya, hanya saja bandingan orang yang mempunyai dunia, orang yang ikut dunia ni, kal masyi fil ma, seperti orang berjalan dalam air. Orang berjalan dalam air, ada kekuasa, mampu orang yang berjalan dalam air itu bahawa tiada basah oleh kedua tapak kakinya. Bolehkah kita kata aku berjalan dalam air tapi tak basah kaki? Jawabnya pakai kasut lah. Tak. Asasnya berjalan dalam air mesti basah. Itu ceritanya. Tanda di situ, tengok nombor 1 dia tulis. Nombor 1 nota kaki itu surah Az-Zumar ayat 72. Potong kat situ, salah tu. Salah. Tak ada ayat Quran situ tu. Mari mana tak tahulah. Tengok di sini nombor 1. Dia tulis surah Zumar ayat 1 tu, potong. Pakoh dalam berita. Kalau tidak kita baca esok. Oh bukan, maaf. Oh hak ni untuk di bawah ni. Tu dia. Kita kena tulis ni. Maknanya nombor 1 atas tu lain. Tak. Ni tengok di atas. Balik semula atau apa ni di muka surat atas tadi, baris yang pertama tadi, dia tulis nombor 1 di situ, di atas. Mana nombor 1 dia tu? Nombor 1 dia tu nombor 3 di sebelah muka surat 50. Kita kena tulis nombor 3 di situ. Nombor 3 bukan nombor 1. Nombor 3 ni balik ke muka surat 30, muka surat 50, undur ke belakang. Nuskah lama betul. Nuskah kita ni. Dia tulis di situ apa dia? Hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Hasan Al-Basri, daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Jumpa apa? Pelajari, jumpa tak? Undur ke belakang muka surat 50. Tengok dia tulis nota kaki nombor 3. Nota kaki nombor 3 tu untuk riwayat yang kita baca tadi. Innama masalu sahibid dunya. Jauh, kena undur ke belakang. Dia kata apa tu? Hadis ni riwayat Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Hasan Basri. Kata di Al-Iraqi di dalam Takhrij Ihya Ulumuddin, dia kata riwayat ini telah dikeluar oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman daripada Hasan Al-Basri. Qala balaghani, dia kata aku dengar daripada Nabi. Dia tak sebut sahabat, maka hadis ni dipanggil hadis mursal. Hadis mursal kerana tidak disebut sahabat. Imam Baihaqi pula menyebut dia ni daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi kita nampaklah ada kepincangan dalam bab hadis itu. Seboleh-bolehnya kita kata diriwayatkan hadis ini, diriwayatkan, tak payah kita kata sabda Nabi, kecuali kita pastikan bahawa kesahihan dia tu. Jadi setakat Iraqi tak kata apa. Iraqi kata riwayat daripada Hasan, balaghani dia kata. Jadi Baihaqi pula dalam kitab Syu'abul Iman kata daripada Anas. Jadi kita teliti lagi lah ada kelemahannya di dalam hadis ni. Baik kita kata kalau kita nak kuliah nanti, kita kata diriwayatkan bahawa ada disebut innama masal apa sahibid dunia ni. Pasal susah kita nak mengatakan dia ni hadis. Kalau benda tu tidak sahih, tak sabit daripada Nabi, tak boleh. Ulama mengatakan kena kata ruwiyah, diriwayatkan, tak boleh kata Nabi. Itu jadi disiplin ilmu hadis tu kena ketat sikit. Kita tak boleh main-mainnya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata mana-mana ada dalam kitab ni tak kira hadis belaka. Lah. Tak boleh macam tu. Memang hadis belaka, tapi ada hadis maudhu', ada hadis yang direka, ada. Hadis palsu dia panggil. Ada hadis yang terlalu lemah, dhaifun jiddan, yang tidak diterima oleh para ulama hadis. Ada yang lemah, ada yang, jadi kena teliti. Ilmu hadis ni perlu juga belajar. Tak mungkin seorang nak belajar kitab ilmu Islam ini tak belajar ilmu hadis. Tak kena, sebab
Macam mana kita nak teliti hadis-hadis yang ada ni? Ini kita pun dalam kadang-kadang cepat nak cari darajat hadis ni tak jumpa. Iraqi biasanya dia akan sebut darajat hadis, tapi dia tak sebut di sini. Tengok. Dan diceritakan daripada anak Ali radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Ali kata apa? Halaluha hisabun wa haramuhan nar. Halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Yang halalnya daripada dunia ini sebab bagi dihisab, diperiksa. Memang tepat. Kalau kita ambil yang halal akan dikira. Diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya sebab bagi diseksa dengan api neraka, wal iyazubillah. Selepas neraka tu tutup kurungan. Setakat tu kata-kata yang dipetik daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua yang sangat huduh. Semua dia guna diriwayatkan. Nabi Isa ni tengok dunia ni seperti orang tua yang sangat huduh. Atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Perhiasan banyak tapi tua. Tak comel juga dia tua kecuk mari, walaupun berjanguk setara mana pun. Baik tak usah berjanguk. Kalau guna mak kita tu. Maka bersabda ia baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Berapa orang suamimu? Janguk sangat ni, tua-tua gini pun masih berhias lagi ni. Berapa orang ada suami kamu? Berat juga soalan tak? Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Aku tak boleh nak kira berapa orang suami aku, ramai. Peminat dia lah maksudnya. Itu soalan tu. Bukan kahwin, semua dia dunia. Maka bersabda Nabi Isa, adakah mentalak mereka itu akan dikau atau mati mereka itu daripada engkau? Mu cerai suami mu ramai ni sebab dia cerai ke sebab mati? Maka berkata ia, bahkan aku pernah sekalian mereka itu. Jadi tak tahu apa ni. Maka bersabda Nabi Isa alaihissalam, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal, betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Jadi ini ibaratlah. Cerita ni pun Syekh tak bawa riwayat daripada mana, daripada Nabi Isa. Dia kata daripada Nabi Isa, riwayat diceritakan. Jadi cerita-cerita banyak lagi hadis-hadis lain yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang dunia. Lebih baik kita guna hadis-hadis yang jelas. Ya, Nabi kita sebut. Kalau nak buat bandingan, kata ulama tak apa. Ulama buat bandingan sedemikian, tak apa. Tapi kalau nak sandarkan Nabi, itu bahaya. Sebab Nabi ni dia kena ada cara dia kena ada riwayat dia, kena ada sanad dia. Jadi itulah cerita. Ibarat daripada cerita ni ya. Dunia kata aku ni suami ramah dah. Maksudnya ramah sangat peminat dia, tapi cerai belaka dah. Jadi kita boleh kata, bagaimana pula orang yang baru nak jadi suami dia takkanlah tak ambil iktibar bahawa orang yang dulu pencerai dah dia ni. Gitulah ceritanya. Wallahu alam. Tamat perbincangan kita dalam bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Bab ke-8 pada menyatakan takbur. Apa makna takbur? Iaitulah membesarkan diri. Ya, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita itu di dalam jalsah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.